Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar tingkatan 2. Anda sihat? Hari ini kita sambung pembelajaran kita bab 7 seronok belajar menggunakan YouTube ataupun menggunakan video ini sebab pelajar-pelajar akan mudah untuk belajar, mengulangi pembelajaran sambil mendengar berkali-kali untuk memantapkan ingatan pelajar. Itu penting. Dan pada kali ini, pelajar sekalian, kita akan meneruskan pembelajaran kita. Masih lagi kejauhan COVID masih ada, tapi kita masih belajar di kejauhan. Kita sambung bab yang ke-7. Kali ini kita akan lihat Kesultanan Melayu Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Dan untuk kali ini kita akan menyentuh tentang 7.1 pengasasan Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor ini. Okey, sedia? Pelajar-pelajar sekalian, baik. Pengasasan Kerajaan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor menandakan lahirnya 4 buah kerajaan, 4 buah negeri Melayu yang berdaulat. Jadi legasi Kesultanan Melayu Melaka diteruskan secara langsung di Pahang dan di Perak. Manakala pengasasan Kesultanan Terengganu dan Selangor adalah merupakan kesinambungan daripada Kesultanan Johor Riau. Jadi dia berbagi dua tu lah. Okey, 2 Melaka, 2 Johor Riau. Jadi pertama ni kita akan lihat dulu Kesultanan Pahang. Jadi pelajar-pelajar sekalian, Kesultanan Pahang ini diasaskan oleh keluarga diraja Kesultanan Melayu Melaka pada zaman kegemilangan kerajaan tersebut. Jadi pada abad yang ke-15, Pahang merupakan sebahagian daripada naungan Kesultanan Melayu Melaka. Dan ingat, Seri Bija Diraja telah dilantik sebagai wakil untuk mentadbir Pahang. Semasa Melaka diperintah oleh Sultan Mansur Shah, baginda telah menghantar puteranya iaitu Raja Muhammad untuk ditabalkan sebagai Sultan Pahang. Jadi, Raja Muhammad ini telah berangkat dari Melaka ke Pahang diiringi oleh golongan bangsawan Melaka. Mereka telah dilantik sebagai bendahara, penghulu bendahari, temenggung, ingat, hulu balang besar, serta pengikut-pengikut mereka untuk membantu mentadbir kerajaan Pahang. Gitu. Alright? Jadi, Kesultanan Pahang ini, kalau kita lihat Raja Muhammad tadi telah mengasaskan Kesultanan Pahang pada tahun 1470 dengan gelaran Sultan Muhammad Shah. Ingat, Sultan Muhammad Shah. Okey. Jadi Sultan Muhammad Shah telah mendirikan pusat pemerintahannya di Pekan. Sampai hari ini kan. Kota Diraja di Pekan berhampiran dengan Kuala Sungai Pahang. Jadi wilayah pemerintahan kerajaan Pahang ini meliputi dari Sedili Besar hingga ke Terengganu. Sedili Besar hingga ke Terengganu. Ingat. Okey. Jadi Sultan, kalau kita lihat Sultan Abdul Jalil. Bukan. Sultan Abdul Jamil Shah. Jamil, bukan Jalil, Jamil Shah merupakan sultan yang ketiga yang memerintah Pahang dari 1495 hingga 1512 dan baginda adalah antara sultan yang masyhur. Dia masyhur. Baginda telah bertindak dengan mengekalkan hubungannya dengan Melaka, hubungan yang harmoni dengan Kesultanan Melayu Melaka. Dan baginda juga telah berjaya mempertahankan Pahang semasa diserang oleh siapa? Siam. Bersama-sama bantuan daripada Kesultanan Melayu Melaka. Sultan Abdul Ghafur Mahyuddin Shah. Mahyuddin, ingat tu. Sultan Abdul Ghafur Mahyuddin Shah 1592 1614. Tulis, ingat, tulis nama dia, tulis tahun dia. Telah meninggalkan waris. Tidak meninggalkan waris, maafkan saya. Tidak meninggalkan waris kerana puteranya Raja Muda Abdullah telah mangkat. Oleh itu, kerana itulah maka Pahang telah diperintah oleh Kesultanan Johor Riau dari tahun 1614 hingga 1884. Ketika itu, Pahang merupakan wilayah pegangan Bendahara Johor pada waktu itu. Okey, jadi keluarga Bendahara Johor yang mentadbir Pahang
kemudian mengasaskan Kesultanan Pahang yang baru. Pengasasnya siapa? Bendahara Siwa Raja Wan Ahmad. Ingat nama. Jadi Wan Ahmad ini telah ditabalkan sebagai Sultan Pahang pada 12 Disember 1884 dengan gelaran Sultan Ahmad Muazzam Shah. Sultan Ahmad Muazzam Shah. Dengan menggunakan gelaran Sultan ini, maka muncullah Kesultanan baru di Pahang yang berdaulat dan kekal hingga ke hari ini. Wah, semangat. Okey, baik. Kesultanan Perak. Kita lihat Kesultanan Perak. Ini diasaskan oleh keluarga diraja Kesultanan Melayu Melaka pada abad yang ke-16. Ini Perak pula. Kerajaan ini lahir selepas berakhirnya Kesultanan Melayu Melaka yang berpusat di Melaka lah. Okey, jadi pada abad yang ke-15 ini, Perak merupakan sebahagian wilayah naungan Kesultanan Melayu Melaka. Serangan Portugis ini telah menyebabkan Sultan Mahmud Shah dan keluarga meninggalkan Melaka dan akhirnya bersemayam, dia tinggal di Kampar, Sumatera. Nyeberang Semenanjung, pergi ke Sumatera. Jadi pembesar Perak bernama Tun Saban dan Nakhoda Kasim telah pergi ke Kampar untuk menjemput putera Sultan Mahmud Shah bernama Raja Muzaffar untuk ditabalkan sebagai Sultan Perak. Raja Muzaffar. Jadi Raja Muzaffar ni telah berangkat ke Perak bersama-sama dengan alat kebesaran. Perak berupa sebilah pedang Cura Simanjakini. Nama mesti ingat ni. Cura Simanjakini, sebilah keris, cap moho, nobat dan surat siri. Jadi baginda ni telah berangkat ke Perak bersama anak, bersama isteri, para pengikut, pengiring yang menjemputnya dari Perak. Okey. Jadi Raja Muzaffar mengasaskan Kesultanan Perak pada tahun 1528 dengan gelaran simple je, Sultan Muzaffar Shah. Dia ambil nama dia, letak Sultan Muzaffar Shah. Jadi Sultan Muzaffar Shah telah mendirikan pusat pemerintahan yang pertama di Tanah Abang. Bukan Tanah Abang Hashim, di Tanah Abang di pesisir Sungai Perak. Di pesisir Sungai Perak. Jadi keturunan Sultan Muzaffar Shah mewarisi tahta hingga ke hari ini. Ingat Ingat. Baik, sekarang kita lihat pula Sultan Iskandar Zulkarnain. Siapa ni? Siapa baginda ni? Sultan Iskandar Zulkarnain ni. Baginda ialah Sultan Perak yang ke-15 dari 1752 hingga 1765. Ingat. Dan baginda telah memperkemaskan sistem pentadbiran negeri Perak dan mula menggunakan undang-undang apa? 99 Perak. Ingat tu, 99, undang-undang 99 Perak. Alright. Saya buat begini agar orang senang lah nak ingat kan. Boring dengar orang baca macam tu saja, tapi kita nak bercerita sikit. Sekarang kita nak tengok macam mana kisah Tun Saban dan saudara perempuannya Tok Temong. Siapa ni? Dua orang ni. Jadi Tun Saban ni, untuk makluman pelajar-pelajar, dan saudaranya Tok Temong merupakan pembesar asal wilayah negeri Perak. Mereka ni yang asal dekat Perak. Jadi Tok Temong merupakan pemerintah di daerah Temong dan namanya Temong, Perak, sebelum bermulanya kedatangan pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. Okey. Jadi pada hari petabalan baginda, apa yang dia buat? Tok Temong ni, dia telah menghadiahi baginda sebutir batu geliga dinamakan, ingat, mestika. Bukan mustika, bukan mistika. Mestika, M-E-S-T-I-K-A. Mestika embun nama dia. Mestika embun yang dijadikan alat kebesaran negeri Perak hingga hari ini. Okey. Jadi kalau kita lihat rumusannya, selalu galuh pemerintahan Kesultanan Melayu Pahang dan Perak ini merupakan keturunan langsung dari Kesultanan Melayu Melaka. Betul. Okey. Yang kedua, oleh itu kedua-dua negeri ini meneruskan legasi Kesultanan Melayu Melaka dalam institusi kesultanan mereka. Kita ingat. Baik, sekarang kita lihat Kesultanan Terengganu. Kesultanan Terengganu ni, mereka ni mempunyai kaitan rapat dengan Kesultanan Johor. Kesultanan Johor dan Kesultanan Terengganu ini
diasaskan pada awal abad ke-18 oleh keluarga diraja daripada susur galur Bendahara Johor. Bendahara Johor. Ini keturunan dia. Awal abad ke-18. Jadi Kesultanan Terengganu merupakan wilayah naungan Kesultanan Johor Riau sejak abad ke-16. Ingat, pada tahun 1708, Sultan Abdul Jalil menganugerahkan Terengganu kepada Tun Zainal Abidin. Siapa Tun Zainal Abidin ni? Putera kepada Tun Habib Abdul Majid. Siapa Tun Habib Abdul Majid? Bendahara Johor Riau yang ke-11. Ingat, Jadi Tun Zainal Abidin juga merupakan putera angkat Raja Patani yang digelar Nang Cayam, Raja Kuning. Ingat, Raja Patani telah menyediakan kelengkapan untuk menabalkan Tun Zainal Abidin sebagai Sultan Terengganu. Jadi Tun Zainal Abidin ni berangkatlah ke Terengganu diiringi oleh 80 orang keluarga Patani, termasuk beberapa orang tokoh agama seperti Qadi Wan Imam Mahmud dan Cik Buang. Ingat tu. Dan antara alatan kebesaran yang turut dibawa, ini penting sebagai pelambangan kesultanan itu, termasuklah keris diraja, keris panjang Nang Cayam. Okey? Alright. Baik, Kesultanan Terengganu di bawah Tun Zainal Abidin telah diasaskan pada tahun 1708 dengan gelaran Sultan Zainal Abidin I. Dulu-dulu begitu keturunan satu letak itu. Sultan Zainal Abidin I. Dan Sultan Zainal Abidin I ni telah mendirikan pusat pentadbiran yang pertama di Tanjung Baru, Kuala Berang, Terengganu. Jadi wilayah Terengganu semasa diasaskan meliputi dari, yang ini kena ingat, dari Kemamang. Orang Terengganu sebut Kemamang. Dia G banyak. Hingga kat Besut. Besut ni daerah Kelantan tau. Tapi oleh kerana jajahan zaman dulu tu, hingga Besut tu dimasuk dalam Terengganu. Okey. Orang Terengganu tahu, orang Besut tahu. Orang Besut tu lebih kat Kelantan. Jadi keturunan Sultan Zainal Abidin I ni mewarisi tahta Terengganu hingga ke hari ini. Baik, sekarang kita lihat Sultan Zainal Abidin III. 1881 hingga 1918. Ni waktu penting ni. Dunia waktu tu penting tahun 1918 ni. Nanti kita belajar setakat ni dululah apa yang ada ni. Dan Sultan Zainal Abidin III, yang tiga ni, merupakan Sultan Terengganu yang masyhur. Baginda terkenal sebagai Sultan yang membawa pemodenan Terengganu. Bapa kemodenan Terengganu lah, begitu. Antara sumbangan penting Baginda ialah termasuklah menggubal undang-undang tubuh, iaitu undang-undang bagi diri kerajaan Terengganu, khas untuk Terengganu, yang dikenali sebagai Iqan Al-Muluk bi Taqdil Al-Suluk. Saya baca lagi sekali. Iqan Al-Muluk bi Taqdil Al-Suluk. Punya ulang baru dapat baca bagus, kalau tidak berbelit lidah. Jadi Baginda juga memperkemaskan sistem sukat dan timbang, menubuhkan mahkamah syariah, menubuhkan pasukan polis, membina istana Maziah, istana rasmi keturunan Kesultanan Terengganu hingga ke hari ini. Hingga ke hari ini. Baik, Kesultanan Selangor. Kesultanan Selangor diasaskan oleh keluarga diraja Bugis. Yang berpengaruh dalam Kesultanan Johor Riau pada abad yang ke-18. Ini sejarahnya. Jadi Selangor ini merupakan sebahagian daripada wilayah naungan, wilayah naungan Kesultanan Johor Riau sejak abad ke-16. Pada abad ke-18, masyarakat Bugis semakin ramai menetap kat Selangor. Dan pada ketika itu, Daeng Celak yang berketurunan Bugis menjadi yang di-Pertuan Muda Kesultanan Johor Riau. Apa kaitannya kita tengok. Jadi, putera Daeng Celak ni bernama Raja Lumu yang telah menghadap Sultan Perak, Sultan Mahmud Shah, untuk mendapat pengiktirafan. Jadi Sultan Mahmud Shah telah menabalkan Raja Lumu ni sebagai Sultan Selangor. Dan Baginda telah dinobatkan dan diberi cap mohon. Cap mohon penting sebagai pengesahan itu. Jadi Raja Lumu ni telah mengasaskan Kesultanan Selangor pada tahun 1766 dengan gelaran
Sultan Salehuddin Shah. Sultan Salehuddin Shah. Dan baginda telah mendirikan pusat pemerintahan pertama di mana? Di Kuala Selangor. Di Kuala Selangor. Keturunan Sultan Salehuddin Shah ini mewarisi keturunan, anak keturunan hingga ke hari ini. Inilah Sultan Selangor yang ada dekat hari ini tu adalah keturunan Sultan Salehuddin Shah. Boleh? Okey, kita teruskan. Baik. Sekarang kita lihat Sultan Alauddin Sulaiman Shah. Siapa baginda ni? Yang telah memerintah dari tahun 1898 hingga 1938. Baginda ni merupakan Sultan Selangor yang masyhur. Pada zaman baginda ni moden ni, banyak jalan raya dibuat, landasan kereta api dibina ni untuk pembangunan kemajuan. Pembinaan rumah dan kedai meningkat, terutamanya dekat mana? Di Kuala Lumpur dan Kelang. Pada waktu itu, sekarang tak ada cerita lah. Kebijaksanaan baginda telah memerintah, telah mendorong rakyat mengadakan sambutan keramaian Jubli Emas. Di mana? Di Kelang, sempena genap 40 tahun pemerintahan baginda. Okey? Harap faham? Kita dah lihat Selangor, kita dah lihat Terengganu, kita dah lihat Perak, kita dah lihat. Faham? Nanti kita akan sambung dengan 7.2 warisan dia. Tapi untuk kali ini, saya rasa pelajar-pelajar kena ulang pembelajaran ini dan sambung dengan soalan-soalan yang dibuat. Soalan-soalan yang dibuat dan nota. Apa yang saya beri pada hari ini boleh jadikan nota, sebab saya akan letakkan nota tu dekat link yang ada nanti dan memudahkan pelajar untuk menulis nota dan membaca berulang kali, mendengar berulang kali. InsyaAllah dengan itu pelajar-pelajar akan belajar dengan lebih berkesan. Saya Cikgu Abang Hashim. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Pada minggu depan lah. Jangan lupa, jangan ponteng diri, jangan lembek-lembek. Semangat. Kita sentiasa bersemangat untuk belajar sejarah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.